Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Lidra 10 Mei bersama saya Aziz Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Budak 6 tahun bawa kereta sejauh 2.5 kilometer. Juga wanita dakwa anak kena jemur di sekolah. Seorang kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun dikesan memandu sebuah kereta sejauh kira-kira 2.5 kilometer sebelum terbabit dalam kemalangan mangsa dilapor melanggar tiang lampu dalam kejadian di Langkawi malam semalam. Bagaimanapun, kanak-kanak itu hanya mengalami kecederaan ringan di bahagian dagu dalam kemalangan yang berlaku di Jalan Bukit Tangga kira-kira jam 11 malam itu. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asy'ari berkata kenderaan yang dipandu kanak-kanak terbabit turut dinaiki adik lelakinya berusia 3 tahun namun tidak mengalami kecederaan dalam kemalangan itu. Polis menerima panggilan daripada orang awam pada pukul 11.15 malam berhubung kejadian sebuah kereta jenis Toyota Vios terbabas dan melanggar tiang lampu di tepi jalan. Kereta itu dipandu oleh kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun dan dinaiki seorang penumpang yang merupakan adiknya yang berusia 3 tahun. Siasatan awal mendapati kanak-kanak itu telah memandu kereta berkenaan dari rumah mereka di Kampung Padang Mengkuang tanpa pengetahuan ibu bapanya sebelum kenderaan itu hilang kawalan dan terbabas ke tepi jalan. Ketika di rumah, ibu kanak-kanak tersebut ada bersama dengan anak-anaknya manakala bapa mereka sedang tidur. Wanita terbabit kemudian telah ke bilik air dan selepas keluar dari bilik air, dia mendapati anak-anaknya tiada di dalam rumah. Syariman berkata kes berkenaan sedang disiasat di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 31(1)(a) Akta Kanak-kanak 2001. Terdahulu, satu video berdurasi lebih 1 minit tular di laman media sosial yang memaparkan sebuah kereta terbabas dan melanggar tiang lampu dan terdapat 2 kanak-kanak lelaki di dalam kenderaan berkenaan yang dipercayai dipandu oleh kanak-kanak lelaki berusia 6 tahun. Sementara itu di Johor, tular satu video berhubung dakwaan seorang wanita bahawa anaknya dijemur di sebuah sekolah agama di Pasir Gudang. Susulan itu, bahagian pendidikan Islam Jabatan Agama Islam Negeri Johor akan menyiasat video berkenaan. Pengerusi Jawatan Kuasa Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, Pejabat Pendidikan Islam Daerah PPID digerakkan bagi mendapatkan laporan mengenai kejadian berkenaan. Katanya siasatan akan dilakukan dengan terperinci. Baru-baru ini, seorang ibu mendakwa anaknya berusia 7 tahun dijemur di bawah terik mentari dipercayai berlaku di sebuah sekolah agama di Pasir Gudang. Wanita berkenaan mendakwa anaknya didenda kerana datang lambat ke sekolah dan kejadian itu dipercayai berlaku sekitar jam 2 petang. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka mematahkan sindiket penyeludupan basikal elektrik atau e-bike di kawasan perindustrian Tasik Utama yang dianggarkan bernilai lebih RM740,000. Pengarah JKDM Negeri Nur Lela Ismail berkata, rampasan itu melibatkan 264 unit basikal yang dipercayai dibawa masuk melalui Pelabuhan Klang tanpa lesen import yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI). Jelas Nur Lela bagi mengaburi mata pihak berkuasa, syarikat yang telah beroperasi lebih 5 tahun itu mengikrar barangan berkenaan sebagai alat ganti basikal. Sebaliknya, jelas beliau barangan yang diimport dari negara China itu merupakan basikal elektrik yang telah lengkap dan tertakluk kepada lesen serta duty import. Rentetan itu, katanya, berdasarkan risikan yang dibuat selama 6 bulan, sepasukan anggota bahagian penguatkuasaan JKDM Melaka berjaya melakukan serbuan pada penghujung Februari lalu selain menahan pemilik syarikat berusia 60-an.
Barang kes yang disita sebenarnya tertakluk kepada lesen import yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri ataupun MITI. Dagangan ini telah diimport dengan diikrar sebagai bicycle parts, di mana dagangan yang sebenarnya adalah basikal elektrik yang lengkap dan tertakluk kepada lesen import dan duty import. Kalau basikal part dia tak tertakluk kepada AP. Jadi dagangan dirampas merupakan 264 unit basikal elektrik yang melibatkan nilai dan duty berjumlah RM742,479.53. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Pejabat JKDM Melaka di Aikroh siang tadi. Mengulas lanjut katanya, sindiket penyeludupan basikal elektrik itu merupakan yang pertama kali dikesan di Melaka. Katanya kes berkenaan disiasat mengikut Seksyen 133-1-A Akta Kastam 1967 yang boleh didenda sehingga RM500,000 atau penjara tidak melebihi tempoh 7 tahun atau kedua-duanya. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan menarik balik pensijilan halal jika mana-mana syarikat tidak mengikut standard pematuhan halal yang ditetapkan. Ketua Pengarahnya Datuk Hakim Muhammad Yusof berkata pihaknya tidak akan berkompromi isu berkenaan kerana ia melibatkan halalan thayyiban. Kalau untuk menarik balik sijil ni, pengalaman kita ada, memang berlaku apabila pelanggaran, sebab dalam kategori pelanggaran sijil halal, pematuhan standard dan persijil halal kita ni, dia ada kategori kesalahan-kesalahan yang major dan kesalahan minor. So, kalau kesalahan major, misalnya contoh berlaku penggunaan bahan ramuan yang tidak halal, yang haram, itu memang kita tak akan berkompromi lah. Sementara itu, beliau turut mengulas mengenai dakwaan tempoh mendapatkan sijil halal yang terlalu lama sehingga 9 bulan. Datuk Hakimah berkata perkara itu hanya melibatkan kes terpencil yang memerlukan proses berkaitan ketidakpatuhan standard dari pihak industri. Beliau dalam pada itu turut memaklumkan JAKIM akan mempercepatkan proses permohonan halal bagi syarikat yang memohon dan mengikut peraturan sedia ada. Telah ada beberapa tindakan perbincangan dengan pihak MPC, antaranya untuk meneliti prosedur-prosedur yang mana yang kita boleh cuba untuk permudahkan tanpa berkompromi dengan keperluan-keperluan syariah dan juga standard halal lah. Dan kita akan bekerjasama erat dengan pihak MPC lah untuk membantu meneliti perkara berkenaan. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan program Celik Halal Malaysia bersama imam dan guru takmir peringkat kebangsaan 2023 di Putrajaya. Kekurangan bukti serta keterangan kukuh menyukarkan kes gangguan pihak ketiga untuk didakwa di Mahkamah Syariah. Menurut Timbalan Ketua Pendakwa Syar'i Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor, Atras Muhammad Zain berkata, kes seperti itu jarang dapat diteruskan dengan pendakwaan meskipun terdapat peruntukan undang-undang kesalahan tersebut. Jelas Atras, kes berkenaan jarang diteruskan ekoran tiada pembuktian secara dokumen yang ada kalanya sukar dipenuhi pengadu dan bukan semata-mata keterangan dibuat secara lisan. Jadi dalam keadaan tersebut, biasanya secara lisan agak sukar untuk kita mendapatkan pembuktian, tetapi pembuktian yang banyak berlaku ini adalah melalui secara email dan juga SMS ataupun WhatsApp yang kita boleh dapat. Cuma sebagaimana yang saya katakan tadilah, isunya adalah sama ada kata-kata itu secara direct mempengaruhi ataupun memujuk dan sebagainya, ataupun kata-kata itu tidak direct. Bila tidak direct ini jadi masalah. Jadi dalam keadaan tersebut, beban kepada pihak penguatkuasa agama apabila menerima aduan ataupun maklumat daripada pengadu, yang jadi masalah dia nak menilai benda itu wujud tak pelanggaran daripada elemen-elemen yang dikatakan di bawah Seksyen 32, 33 dan 34 tersebut. Sehubungan itu, beliau berkata enakmen syariah tersebut masih perlu diperbaiki dalam mencari solusi penambahbaikan, terutama dalam aspek pembuktian, terutama yang dibuat menerusi media sosial, khususnya bagi kesalahan gangguan rumah tangga.
Beliau berkata sistem perundangan syariah juga memerlukan kerjasama agensi lain seperti Suruhanjaya Komunikasi Multimedia Malaysia SKMM bagi membantu pembuktian pendakwaan. Beliau ditemui TV Al-Hijrah pada program Hari Perundangan Syariah bertemakan evolusi perundangan syariah Selangor, anjuran Jabatan Pendakwaan Syariah Selangor di Pusat Konvensyen Shah Alam. Ia dihadiri kira-kira 250 peserta terdiri daripada pelajar sekolah dan institusi pengajian tinggi awam IPTA, pentadbir masjid serta kaki tangan perundangan pelbagai agensi. Terdahulu, Exco Agama Islam Muhammad Zawawi Ahmad Mughni dalam ucapan perasmiannya berkata sebanyak 61% daripada 3,273 kes yang didakwa di Jabatan Syariah Selangor berjaya diselesaikan oleh Mahkamah Syariah Negeri Selangor pada tahun lalu. Antara kes tertinggi yang diterima termasuklah perkahwinan tanpa kebenaran, tidak didaftarkan dan berkahwin di luar negara. Lebih 9 juta ringgit dana berjaya dikumpul hasil sumbangan orang ramai bagi membantu seorang bayi 10 bulan, Wan Muhammad Nail Wan Aslam yang menghidap penyakit jarang jumpa spinal muscular atrophy type 1. Bapa bayi itu, Wan Aslam Zakaria, 30 tahun, berkata dana yang telah dilancarkan menerusi misi rakyat sejak 13 April lalu bertujuan membolehkan anaknya mendapat suntikan ubat jenis gene terapi Zolgensma bernilai 1.28 juta ringgit untuk sekali seumur hidup bagi menghentikan proses kemerosotan fungsi ototnya yang terjejas akibat penyakit itu. Jelas Wan Aslam, beliau sekeluarga bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih atas keprihatinan semua penyumbang sehingga misi untuk mengumpul dana 9 juta ringgit bagi merawat anak bongsunya itu tercapai. Sebelum ini pihaknya buntu untuk mendapatkan dana berkenaan yang dilihat agak mustahil. Beliau berharap dengan sumbangan itu ia mampu memberikan kesembuhan kepada Nail dan membesar seperti kanak-kanak lain. Terdahulu tular di media sosial hari ini apabila video yang menyaksikan kutipan orang ramai dilakukan sebuah pertubuhan bukan kerajaan misi rakyat bagi membantu Wan Muhammad Nail telah mencecah 9.088 juta ringgit setakat ini. Wan Aslam memaklumkan Wan Muhammad Nail disahkan menghidap penyakit SMA type 1 ketika berumur 4 bulan yang menyebabkan ototnya merosot hingga sukar menelan air liur sendiri selain memerlukan bantuan mesin pernafasan, mesin penyedut kahak dan meminum susu menggunakan tiub melalui hidung. Ketika ini juga anaknya itu mengambil ubat bernilai RM40,400 sebotol setiap bulan untuk membantu mengurangkan keadaannya supaya tidak merosot otot sementara menunggu dana untuk membeli ubat jenis gene therapy Zolgensma yang perlu disuntik sebelum berumur 2 tahun. Semua acara sukan di Perak ditangguhkan sementara. Alhamdulillah bertemu kembali. Kerajaan Negeri Perak telah mengarahkan pihak sekolah menangguhkan sementara semua aktiviti luar bilik darjah termasuk acara sukan tahunan sekolah ekoran cuaca panas yang melanda negara ini. Exco Pendidikan Pengajian Tinggi Belia dan Sukan Negeri Khairuddin Abu Hanifah berkata penangguhan itu bertujuan mengelakkan murid dan pelajar sekolah terkena serangan strok haba. Sekarang ni memang musim bulan Mei hingga Jun ini adalah aktiviti sukan. Tetapi apabila fenomena cuaca yang agak tidak baik dan juga membimbangkan kepada kesihatan pelajar, memang kita telah pun mengambil keputusan untuk menangguhkan segala aktiviti pertandingan co-curriculum dan sukan. Khairuddin berkata demikian kepada media selepas kunjungan ke Universiti Teknologi Mara UiTM Sri Iskandar dan berjumpa penuntut Fakulti Perakaunan Julia Kristina Abuzar yang meraih pencapaian terbaik dalam peperiksaan Persatuan Akauntan Bertauliah Berkanun ACCA. Mengulas lanjut, Khairuddin berkata penangguhan itu termasuk menunda penganjuran Sukan Perak Super 2023 yang sepatutnya berlangsung hujung bulan ini. Jumlah atlet yang terlibat untuk Super agak ramai iaitu 2,000 orang melibatkan sukan pentak, olahraga, badminton, hoki wanita yang merupakan acara luar. Pihaknya tidak mahu sebarang laporan kejadian serok dan pekeliling telah dikeluarkan untuk penangguhan. Bagaimanapun setakat ini tiada laporan kejadian serok haba melibatkan pelajar ataupun atlet dilaporkan di Perak.
Sementara itu, sesi persekolahan di Kelantan masih diteruskan seperti biasa meskipun cuaca panas tahap 1 direkodkan di beberapa jajahan. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Karudin Ghazali berkata, setakat ini pihaknya tidak menerima sebarang permohonan penutupan bagi negeri itu. Tiada. Mereka teruskan tapi dengan keadaan yang mematuhi surat siaran dan garis panduan yang kita keluarkan. Jelas beliau pihaknya dalam pertimbangan untuk menghentikan sementara sesi persekolahan sekiranya cuaca panas berlarutan. Setakat ini, KPM telah mengeluarkan garis panduan bagi sekolah-sekolah sepanjang musim El Nino ini. Jadi ada garis panduannya untuk dipatuhi oleh semua pihak di peringkat negeri, daerah dan sekolah. Jadi itu berkaitan sekiranya meningkat ada proses untuk aktiviti dalaman, tidak ada di luar bilik darjah, secara indoor saja. Kemudian sekiranya perlu mungkin ada penutupan sekolah. Arahan juga telah dikeluarkan kepada pihak sekolah untuk memberi kelonggaran kepada pelajar memakai baju sukan. Datuk Pakarudin ditemui selepas menjadi tetamu dalam program Assalamualaikum di TV Al-Hijrah pagi tadi. Seramai 1,000 pesakit wad daripada Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Tunku Azizah menerima sumbangan rahmah Madani Aidilfitri oleh Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Menurut ahli Mawib, Zainal Abidin Sheikh Zakaria, usaha berkenaan sebagai salah satu tanda keprihatinan Mawib kepada masyarakat, di samping menyantuni dan meraikan mereka yang kurang bernasib baik dan memerlukan. 500 kita akan bagi wang tunai sebanyak RM200 tunai dan selebihnya 500 lagi di wad kanak-kanak kita akan menyampaikan 500 hamper untuk 500 orang. Jadi semuanya sumbangan pada hari ini ialah RM150,000 yang akan disampaikan. Beliau ditemui media selepas selesai penyerahan sumbangan rahmah Madani Aidilfitri Mawib di Auditorium Utama Hospital Kuala Lumpur pagi tadi. Sementara itu, pengarah HKL Datin Paduka Dr. Rohana Johan berkata, sumbangan itu bukan sahaja dapat meringankan beban pesakit, malah melahirkan keceriaan dan senyuman biarpun keadaan tidak sihat. Saya sebagai pengarah pada Hospital Kuala Lumpur dan juga mewakili juga Hospital Tunku Azizah mengucapkan ribuan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan atau Mawib dan juga pada hari ini memberi sumbangan rahmah madani kepada semua pesakit-pesakit di Hospital Kuala Lumpur dan Hospital Tunku Azizah. Sesungguhnya ya, dengan lawatan ini dan juga sumbangan ini akan memberi keceriaan bagi mereka-mereka yang menyambut atau yang tak menyambut ya Aidilfitri. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Mawib bagi duit bantuan ni. So dengan duit ni saya boleh bayar bil hospital lah. Dia boleh ringankan beban dia sikit lah. Terima kasih kepada Jabatan Mawib kerana bagi saya sumbangan dapat meringankan beban saya. Boleh beli susu anak, bayar rumah lah semua. Terima kasih banyak. Selain sumbangan ini, Mawib juga telah menyalurkan RM300 juta kepada golongan asnaf secara keseluruhan. Sumbangan bagi bulan Ramadan dan Syawal sahaja meliputi sebanyak RM72 juta. Telah tiba pencarian bakat untuk digelar Dai Muda Yadim 2023. Anda telah bersedia untuk merasai cabaran sebenar dunia dakwah dan adakah anda telah bersedia untuk melestarikan gerakan dakwah dalam dunia yang penuh mencabar ini? Jika ya, hantar penyertaan anda ke email admy@yadim.com.my atau hubungi nombor-nombor yang tertera sekarang. Akademi Dai Muda Yadim melestari gerakan dakwah. Penahanan Imran Khan cetus protes di seluruh negara. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke perkembangan luar negara. 2 rakyat Palestin maut ditembak tentera Israel di bandar utara Jenin atas alasan kononnya mangsa melepaskan tembakan dari sebuah kenderaan. Insiden tersebut berlaku hanya sehari selepas beberapa serangan udara Israel di Gaza yang meragut 13 nyawa termasuk orang awam.
Dua lelaki Palestin itu dikenali sebagai Ahmad Jamal Taufik Asaf 19 dan Rani Walid Ahmad Khatanat 24 berkata mereka mati ditembak oleh pendudukan Israel di Bandar Khobatia. Keganasan terbaru itu menjadikan 125 orang Palestin yang terbunuh dalam konflik Israel-Palestin setakat tahun ini. Terdahulu, Israel menyerbu Bandar Khobatia sebelum menembak mati kedua-dua mangsa. Sementara itu, dalam serangan udara terbaru Israel ke atas Gaza, 2 rakyat Palestin maut ketika berada di dalam sebuah kenderaan di Khan Yunis. Ia menjadikan angka kematian akibat serangan udara Israel meningkat kepada 15 orang. Dalam serangan udara pada awal pagi Isnin, sebuah keluarga termasuk 4 kanak-kanak antara mangsa kekejaman Zionis. Serangan itu menyasarkan kubu Hamas, namun orang awam turut menjadi mangsa. Turut terbunuh 3 pemimpin kanan pejuang jihad Islam. Dalam serangan terbaru di Gaza, seorang lagi rakyat Palestin terbunuh manakala seorang lagi cedera. Ia adalah serangan hari kedua berturut-turut selepas serangan pertama turut mengorbankan 13 orang. Serangan udara Israel itu menyasarkan seluruh kawasan yang dikepung di utara dan selatan Gaza dengan kebanyakannya memusnahkan kem Brigade Al-Quds. Penahanan bekas Perdana Menteri Pakistan Imran Khan di Mahkamah Tinggi Islamabad semalam cetus protes di seluruh bandar Pakistan. Penunjuk perasaan menyuarakan kemarahan mereka terhadap polis dan tentera sehingga membawa kepada kematian dan kemusnahan. Protes memuncak di beberapa bandar utama antaranya Karachi, Peshawar dan Lahore. Peserta protes turut bertindak membakar kediaman komander di Lahore dan mengepung ibu pejabat tentera di Rawalpindi. Penahanan bekas pemain kriket itu juga mencetuskan pertempuran sengit antara polis dan penyokong Parti Tehrik-i-Insaf sehingga menyebabkan 2 maut. Terdahulu, Imran Khan ditahan atas kes rasuah yang dihadapinya dan penahanan itu hanya beberapa jam selepas tentera menegur beliau atas dakwaan Khan bahawa seorang pegawai kanan terlibat dalam komplot untuk membunuhnya. Hari ini, Imran Khan dibicarakan di Mahkamah Khas di Ibu Pejabat Polis Pakistan bagi menjawab tuduhan rasuah yang dihadapinya. Sejak digulingkan pada April tahun lalu, Imran Khan berdepan lebih 100 pertuduhan termasuk rasuah. Sementara itu, pakar undang-undang di Pakistan menyifatkan penahanan Imran Khan di mahkamah adalah salah dari sudut undang-undang. Sejak penahanan itu, semua akses media sosial di negara itu turut disekat. Seorang wartawan video terbunuh ketika membuat liputan bersama askar Ukraine berhampiran Chasiv Yar di timur Ukraine. Armand Soldin, 32 tahun yang bertugas untuk agensi berita Perancis Agence France Presse AFP, maut akibat serangan roket. Insiden berlaku kira-kira jam 4.30 petang waktu tempatan di lokasi yang dikenal pasti sebagai titik pertempuran timur Ukraine sejak beberapa bulan lalu. Soldin yang merupakan warga Perancis terbunuh apabila roket mendarat berhampiran lokasinya. Bagaimanapun, 4 lagi wartawan AFP yang menjadi saksi kejadian tidak mengalami kecederaan. Mangsa adalah sebahagian daripada pasukan AFP pertama yang dihantar ke Ukraine selepas pencerobohan Rusia pada 24 Februari 2022. Kematian Soldin menjadikan sekurang-kurangnya 11 wartawan atau kaki tangan pasukan media terbunuh ketika membuat liputan perang di Ukraine. Insiden tembakan rambang berhampiran rumah ibadat di Pulau Jerba, Tunisia meragut 4 nyawa. Turut terbunuh suspek serangan terbabit yang juga pengawal keselamatan di kawasan terbabit. Penyerang itu melepaskan tembakan rambang ke arah unit keselamatan sebelum dia ditembak mati. Kementerian Luar Tunisia berkata seorang daripada pelawat yang terbunuh adalah warga Perancis dan seorang warga Tunisia. Turut cedera 6 pengawal keselamatan dan 4 orang awam. Kejadian itu berlaku ketika ratusan penganut Yahudi dari Eropah dan Israel menyambut perayaan tahunan mereka. Motif serangan masih belum dikenal pasti.
Sekian untuk malam ini. Banyak lagi kandungan berita Al Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Dan jangan lupa alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.